Maka bila mana salah seorang isteri, tengok salah seorang isteri kepada raja itu, bila mana makin lama dia melihat, makin lama dia memerhati Nabi Yusuf, makin tampan, satu hari dia tak tahan. Maka dia memanggil Nabi Yusuf untuk masuk ke dalam biliknya. Wahai Yusuf, masuk ke dalam bilik aku. Ketika itu Nabi Yusuf tidak ada satu perasaan buruk, sangka buruk, tidak. Nabi Yusuf masuk, maka ketika itulah salah seorang isteri raja itu terus menutup pintu-pintu dalam bilik itu. Ingat, isteri kepada Raja Mesir ketika itu mempunyai satu bilik yang sangat luas. Diriwayatkan bilik itu adanya 8 pintu untuk keluar masuk. 8 pintu. Bila mana Nabi Yusuf masuk, dia terus kunci ke 8 pintu itu. Lalu bila mana dah kunci ke semua itu, maka kata isteri raja ini, wahai Yusuf, aku telah pun bersedia untuk kamu. Maka Nabi Yusuf ini terkejut. Bagaimana mungkin seorang isteri raja yang telah buat macam-macam kepada aku, telah menjaga aku, kenapa kamu buat macam ni? Maka kata Nabi Yusuf, Allah bersama dengan aku. Bagaimana mungkin kamu nak buat aku macam ni, sedangkan Raja telah pun menjaga aku dengan sangat baik daripada aku kecil sampailah aku besar. Ketika itulah Nabi Yusuf cuba nak melarikan diri, tapi dikejar oleh isteri raja itu, sampaikan bahagian belakang Nabi Yusuf terkoyak. Bila mana nak buka pintu, ketika itulah Allah takdirkan di luar pintu itu adanya raja dan pembantu raja, penasihat raja yang betul-betul berada di luar pintu. Maka ketika itulah isteri raja tadi, dia menangis, dia menuduh yang Yusuf nak rogol aku. Maka Nabi Yusuf kata, tidak wahai raja, sesungguhnya salah isteri kamu inilah nak rogol aku. Dan raja tadi bila mana isteri kata macam ni, anak kesayangan, anak angkat yang kata macam ni, dia tanya kepada pembantu. Pembantu ni sangat bijak. Kata pembantu raja tadi, wahai tuanku, seandainya baju lelaki itu terkoyak daripada bahagian belakang, lelaki itu nak dirogol. Tapi kalau baju itu koyak di bahagian belakang, bahagian depan, lelaki itu nak merogol. Maka bila mana melihat baju Yusuf terkoyak bahagian belakang, maka kata raja kepada Yusuf, wahai Yusuf, isu ini kamu diam, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Dan raja itu kata kepada isterinya, dan kamu bersalah dalam isu ini. Kamu pun jangan ulangi isu ini. Tengok, isterinya buat macam tu, dia hanya bagi tahu macam tu sahaja. Kenapa? Kata para ulama, disebabkan raja itu ada ramai isteri dan kesemua isterinya cantik-cantik belaka. Maka seorang buat isu tak ada masalah. Sebabkan itulah bila mana isu ini yang isteri raja nak merogol Nabi Yusuf viral ataupun bercakap, orang-orang istana, luar istana pun bercakap pasal isu ni. Bila mana didapati yang ramai bercakap pasal dia nak rogol Nabi Yusuf, kawan-kawan dia pun bercakap pasal dia, maka dia panggil kawan-kawan dia datang ke istana, dijamu makanan. Ketika itu dia kata kepada Yusuf, wahai Yusuf, aku arahkan kamu untuk lalu saja di hadapan kawan-kawan aku. Lalu bila mana Nabi Yusuf akur sahaja, dia lalu saja, dia berjalan di hadapan kawan-kawan isteri raja tadi. Bila mana kawan-kawan isteri raja tengok tadi Nabi Yusuf lalu, tergamam mereka, sehingga kan salah seorang daripada kalangan mereka kata, ini bukan manusia, ini malaikat. Cantik tampannya Nabi Yusuf alaihissalam daripada kaki sampailah ke rambut. Maka salah seorang dari kalangan mereka saking terpegung melihat ketampanan Nabi Yusuf, sehingga kan dia terhiris tangan dia sendiri. Itu pun tak perasan. Kerana apa? Kerana terpegung dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu alam macam mana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bila mana makin ramai bercakap, maka Nabi Yusuf dihukum penjara. Tapi bila mana Nabi Yusuf berada dalam penjara, Nabi Yusuf dikenali, semua ahli-ahli penjara kenal kebaikan Nabi Yusuf, tahu yang Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Maka satu hari datanglah 2 orang kawan Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf dalam penjara. Orang penjara 2 orang datang kepada Nabi Yusuf. Dia bagi tahu kepada Nabi Yusuf, wahai pemuda yang baik, kami berdua ada dapat mimpi. Orang pertama dia mimpi yang dia memerah buah anggur, dan orang kedua mimpi aku meletakkan roti di kepala aku dan burung makan roti itu sampai habis. Maka apakah maksud mimpi ini wahai orang yang baik? Maka kata Nabi Yusuf, tengok kepakaran Nabi Yaqub apa dia?
boleh menafsirkan mimpi, dan sama juga kepakaran Nabi Yusuf boleh menafsirkan mimpi juga. Maka ketika itulah kata Nabi Yusuf, kamu yang memerah anggur, bila mana kamu keluar daripada istana, kamu akan menjadi pembuat air, pembancuh air, pembawa air kepada raja. Dan kamu yang meletakkan roti di kepala dimakan oleh burung, bila mana kamu keluar daripada penjara, kamu akan disalib, dan mayat kamu, jenazah kamu akan disalib, diletakkan di sana, sehingga kan burung-burung akan makan dan akan makan kepala kamu juga. Maka seandainya, kata Nabi Yusuf, disambung lagi, seandainya kalian telah pun keluar nanti, tolong bagi tahu kepada raja yang aku tidak bersalah, aku dizalimi, tolong bagi tahu kepada raja. Itu di antara usaha Nabi Yusuf. Meskipun telah pun masuk dalam penjara, dia tetap berusaha untuk keluar, tetap usaha untuk membuktikan yang dia tak bersalah. Kerana orang Islam tidak hanya berdoa, kena ada usaha dan doa disertakan sekali. Maka diringkaskan cerita, bila mana dua orang kawan tadi keluar daripada penjara, dia lupa nak bagi tahu pesanan Nabi Yusuf kepada raja untuk bagi tahu yang dia tak bersalah. Dia lupa nak bagi tahu. Maka satu hari raja itu bermimpi. Maka dalam mimpinya dia mendapati ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan dia dapati dalam mimpinya juga ada 7 gandum yang segar, dan di sebelahnya ada 7 tangkai gandum yang kering. 7 tangkai gandum yang segar, dan di sebelahnya ada 7 tangkai gandum yang kering. Keesokan hari dia kumpulkan ke semua menteri-menteri yang bijak pandai dekat Mesir, kumpulkan dan diceritakan apa yang dimimpikan. Maka kesemua menteri ketika itu tak mampu nak menafsirkan mimpi raja. Kebanyakan dalam kalangan mereka kata, wahai tuanku, itu hanya mainan tidur. Ini diceritakan oleh Allah dalam Quran. Itu mainan tidur wahai tuanku. Tapi raja, seorang yang bijak juga, dia rasa tak sedap hati, dan dia tahu itu bukan mainan tidur. Ini satu petanda. Dalam keadaan mereka tengah berbincang kan, maka datanglah pembuat air tadi, yang mana kawan kepada Nabi Yusuf. Dia datang kepada raja, dia bancuh air. Ketika itu dia teringat yang pesanan Nabi Yusuf, dan dia tahu isu yang apa tengah bincang. Wahai tuanku, aku tahu ada seorang lelaki yang pandai menafsirkan mimpi, tapi izinkan aku masuk dalam penjara sekejap. Maka tuanku tadi, raja tadi, memang terdesak, dia beri keizinan pembancuh air tadi masuk dalam penjara sekejap. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi Yusuf, ceritakan kepada Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, suatu hari nanti, tak lama lagi akan berlaku satu kemarau yang sangat dahsyat. Dan kemarau itu memulakan hujan, kemudian musim luruh, maka berlakulah kemarau dengan sangat dahsyat. Dan kemarau itu berlaku selama 7 tahun berturut-turut. Dan bila mana Nabi Yusuf menafsirkan mimpi, berlaku kemarau, ada gandum yang banyak, ada tepung yang banyak, baru berlaku kemarau. Ketika itulah Nabi Yusuf kata, simpanlah. Dan kawan tadi bila mana keluar daripada istana, diceritakan kepada raja. Gembiranya raja, dikata kepada tentera-tenteranya, keluarkan Yusuf. Bila mana nak keluarkan Yusuf, Nabi Yusuf tak mau. Seandainya raja nak keluarkan aku disebabkan aku menafsirkan mimpinya, maka aku tak mau. Aku nak keluar, tapi aku nak keluar dengan maruah aku dibersihkan. Isteri raja kena ceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Dan ketika itulah bila mana raja tahu apa Nabi Yusuf nak, dia mengarahkan isterinya, salah seorang isterinya, untuk ceritakan kepada orang lain apa yang berlaku sebenarnya. Bila mana maruah Nabi Yusuf dibersihkan, nama baik Nabi Yusuf dibersihkan, Nabi Yusuf keluar dengan seorang lelaki yang bermaruah. Ketika itulah raja memberi satu jawatan kepada Nabi Yusuf, iaitu Menteri Kewangan, dan sekalian hasil-hasil aset negara ketika itu di bawah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf pun mentadbir, memerintah dengan sangat baik, menjaga kawalan, menjaga makanan dengan sangat baik, sehingga kan musim kemarau ketika itu Mesir tidak terjejas. Mesir tidak terjejas, sehingga kan Mesir boleh beri bantuan kepada negara lain juga. Sebab itulah adik-beradik kepada Nabi Yusuf yang tinggal dekat kota Palestin, yang jauh daripada kota Mesir, pergi ke bumi Mesir untuk minta bantuan. Bahkan ketika itu mereka tak tahu yang adiknya Yusuf menjadi menteri ketika itu. Bila mana sampai di bumi Mesir, mereka terkejut melihat menteri ketika itu adalah Yusuf alaihi salam. Dan mereka cerita kepada Yusuf, wahai Yusuf, sesungguhnya ayah kita susah nak melihat, sukar nak melihat disebabkan dia sedih atas kehilangan kamu. Dan kami minta maaf wahai Yusuf, kerana abang-abang dia telah mengaku salah. Dan ketika itulah Yusuf beri satu bajunya kepada abang dia untuk diberikan kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nescaya bila mana Nabi Yaqub bau saja akan pulih penglihatan Nabi Yaqub alaihi salam. Betul, bila mana baju itu nak dekat sampai di rumah Nabi Yaqub dapat bau
yang wangian ini daripada Yusuf. Bila mana bau saja baju itu, matanya boleh melihat dengan baik. Maka berpindahlah mereka semua pergi ke bumi Mesir, tinggallah mereka dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Semua hidup bahagia, 11 orang abang dia tadi hidup bahagia. Sebab itulah dalam mimpi Nabi Yusuf melihat 11 bintang dan 1 matahari dan 1 bulan sujud hormat kepadanya. Itulah tafsiran mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Itu di antara kisah bagaimana berlaku permulaan empire Nabi Yusuf alaihi salam memerintah dan sebagainya. Dan itu di antara kisah keluarga Yaqub alaihi salam, bagaimana daripada Nabi Yaqub lahir 12 orang anak. Daripada 12 orang anak ni, 1 menjadi rasul dan menjadi nabi, dan 11 lagi Allah angkat darjat mereka disebabkan mereka insaf, minta ampun kepada Allah. Allah angkat darjat mereka sehingga kan mereka menjadi para nabi. Itu di antara kisah. InsyaAllah kita dapat pengajaran, banyak pengajaran yang kita boleh tengok daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana Allah uji Nabi Yusuf. Meskipun Nabi Yusuf diuji di permulaan ujian, hidup tenang, hidup bahagia dengan Nabi Yaqub, Allah uji, dicampakkan dalam telaga. Allah uji lagi, bila mana dicampak dalam telaga, dibeli oleh raja, hidup senang balik. Maka tak lama kemudian dipenjara, bertahun-tahun dipenjara, bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi ulama kata bertahun-tahun lamanya dipenjara. Allah uji lagi dan keluar daripada penjara disebabkan kesabaran dalam ujian. Allah bagi satu kelebihan kepada Nabi Yusuf. Maka itu di antara pengajaran. InsyaAllah kita akan sambung dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub ni Allah bagi anugerah kepada dia adalah seorang yang soleh, seorang yang alim dan seorang yang kaya di usia yang muda. Dan di atas tanah Nabi Ayub banyak sangat tanaman, dan kesemua tanaman daripada Nabi Ayub itu semuanya segar-segar. Dan Nabi Ayub juga memiliki haiwan ternakan yang sangatlah banyak. Tak cukup dengan ujian kekayaan, Allah jadikan ujian kemiskinan. Allah uji Nabi Ayub dengan ketiadaan anak. Tak cukup dengan itu, ramai di antara isteri Nabi Ayub lari. Hanya tinggal seorang saja isteri Nabi Ayub yang setia dengan Nabi Ayub alaihi salam. Bila mana para nabi sakit, 2 kali ganda lagi teruk sakit nak dibandingkan dengan manusia biasa. Miskin dia tak kisah, kehilangan harta dia tak kisah, dia redha. Kehilangan anak dia redha. Tapi bila mana dia tengok diri dia makin sukar untuk beribadah kepada Allah, ketika itulah dia mengangkat tangan